kita akan solat zuhur berjamaah sedikit lagi dan habiskan sedikit atau yang kita bincangkan sebentar tadi semua yang saya kasih sekalian. Sayyidina Umar bin Khattab, antara perkataan yang disebut untuk kita tahu betapa dekatnya akhirat itu dengan dalam lubuk hati beliau dalam proses didikan yang dilakukan oleh Rasulullah, dengan tujuan marilah kita gunakan kaedah yang sama dalam didik diri kita, perbanyakkan kesedaran ini dalam rumah tangga kita, dalam anak-anak kita, dalam masjid kita, dalam pengajian kita, sehingga Sayyidina Umar yang baik dan hebat ini berkata, lau nadi munadi yaumal qiyamah kullun nas yadkhuluna jannata illa wahidan inni khasyawtu an akuna ana dhalikal wahid. Apa kata Sayyidina Umar? Sekiranya lau, dalam bahasa Arab kita terus tahu lau adalah kalau yang tidak mungkin berlaku. Kalaulah ketika manusia semua ramai di padang mahsyar dan datang satu seruan berbunyi, kullun nas yadkhuluna al-jannah, semua manusia semua layak untuk masuk dalam syurga, illa wahidan, melainkan seorang yang tak boleh masuk dalam syurga. Maka kata Sayyidina Umar, aku takut akulah seorang itu. Aku takut akulah seorang yang tak layak masuk dalam syurga itu, kata Sayyidina Umar. Kalau jauh dengan kita kan, kita takkan masuk tu Firaun nak tak mana. Kita mudah sangat take for granted. Tetapi Sayyidina Umar pula, Masya Allah, lau nadi munadi kullun nas yadkhuluna an-nar illa wahidan atamanna an akuna ana dhalikal wahid. Sekiranya semua manusia kena masuk dalam neraka Jahannam kecuali seorang saja yang selamat, aku harap akulah seorang. Sebab itu Masya Allah saya nak cerita bahawa pada kita akhirat, kiamat yang gerbangnya adalah kubur, itulah perkara yang sekiranya kita berjaya masukkan dalam roh manusia, maka merubah manusia menjadi baik, sebab dia tahu ke mana dia akan pulang, apa dia bakal lalui dalam kehidupan yang lebih real berbanding mata ul-ghurur yang kita sedang lalu pada saat ini. Maka kan itu Masya Allah akan lahirlah manusia-manusia yang sangat bermaruah, seperti mana yang telah berlaku di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kita tuan-tuan, saya dulu ada tulis satu kisah Sitara, cerita ibu ikan pesan pada anak ikan. Ibu ikan pesan, wahai anak ikan, wahai anak-anakku, ya. Kalau orang macam saya, orang faham, agaknya ikan itu ikan patin tu, ya. Jadi tuan-tuan boleh pakai ikan masing-masing, ya. Saya booking patin. Ikan dipesan pada anak-anak. Dia kata, anak-anak jaga ya, nanti kamu akan nampak cacing yang begitu mengiurkan. Jangan makan, sebab kalau kamu makan, nescaya kamu punya langit tersebut akan diradap oleh keluli yang sangat tajam, yang matanya ketika itu akan mengikat dan kamu tidak mampu terlepas lagi. Kemudian bukan sekadar itu, disentak, maka seluruh mulut kamu, langit kamu akan terikat dengan keluli yang tajam tersebut dan kamu tak mampu lagi melepaskan diri. Dan kemudian kamu diangkat keluar daripada alam ini. Yang alam itu bukan alam ini, berbeza sama sekali, sebab alam ini alam air, tapi dibawa keluar ke alam lain. Dan bila kamu sampai ke sana, mereka tak akan belas kasihan kepada kamu. Apa yang mereka akan buat? Mereka mula mengambil pisau yang sangat tajam yang kita tak pernah nampak di sini, sebab ibu tak pernah gunakannya. Akan ada pisau yang sangat tajam, kemudian tanpa belas kasihan akan datang satu makhluk yang
pisau tersebut akan dipotong dan dikeluarkan seluruh tempuluh dan seluruh insan kamu, dan seluruh tali-tali perut kamu akan ditarik dan disentak keluar. Masih belum lagi berakhir, karena alam itu tak sama dengan alam ini. Kamu akan dikelar pada detik itu. Kamu akan dikelar daging-daging kamu. Kamu akan dikelar kulit-kulit kamu. Dan kamu bakal merasai kesakitan yang tidak pernah kamu rasa pun di sini. Di sini habis ini kadang-kadang pergi jalan ada ikan poyo gigit kamu. Oh, sakit sangat. Ya, selfie bagi tahu pada semua kawan-kawan. Tapi di sana tidak. Kamu tidak ada belas kasihan, akan dikelar, dan bukan sekadar dikelar. Mereka bakal mengambil garam yang sangat masin yang bercampur dengan cili yang telah ditumbuk bersama kunyit yang berwarna kuning. Dia akan tenyehkan kepada badan kamu. Kamu sakit bukan main, tapi belum berakhir, kerana kamu akan dibiarkan. Tetapi kemudian kamu akan dibawa ke mana? Kamu akan dibawa kepada kawah yang sangat panas. Ada minyak yang mendelegak. Kamu akan dicelup dalam itu sehingga tubuh kamu akan berubah. Bukan seperti tubuh yang kamu bayangkan sekarang. Seluruh daging kamu akan masak dalam keadaan minyak tersebut akan masuk kepada setiap ruang-ruang yang ada dalam daging kamu. Adakah berakhir? Belum berakhir. Diangkat kamu, dan kemudian akan ada beberapa makhluk-makhluk yang lain akan mula menyentak kamu, akan mula meratah kamu, akan mula mencubit kamu sehingga terlerai daging-daging dari tulang-tulang, dan kamu akan dikunyah dan masuk berpisah. Dan belum habis lagi, hak saki-baki itu akan diserahkan kepada kucing dan dimamah sehingga kamu hilang. Tuan-tuan, cuba bayang anak patin tadi dengar apa dia rasa. Takutnya. Tapi apa dia rasa? Anak patin, tahu anak patin? Ya betul. Tak, ya tak tidak. Yang penting dapat cacing. Kemudian dalam keadaan keyakinannya yang begitu, ya ke? Duduk dalam ni okey je, sejuk je, takkanlah ada. Ya ke? Ya ke itulah, Masya Allah, tiba-tiba nampak sungguh, ya, terbuai-buai cacing yang mongkel. Dan kemudian dia kata, alamak ni menakutkan je. Biasalah orang tua membebel. Lantas dia mula menekam dengan begitu rakus kepada cacing tersebut. Dan bila dia mula makan saja, dan dia mula rasa sejuk pada seluruh badannya, gemetar, kerana dia telah terasa bahawa apa yang disebut oleh ibunya, bahawa langit ketika itu akan diradap oleh satu keluli yang tajam. Dan kemudian dia telah merasanya pada ketika itu, tetapi peluang untuk patah belakang tidak ada lagi, kerana dia telah disentak. Dan kemudian bila dia keluar dan dia tahu bahawa benar apa yang bakal dilakukan dan dikatakan oleh ibu itu benar berlaku. Itulah akhirat yang digambarkan kepada manusia, kepada mukmin, supaya manusia nampak yang memang kita tak nampak pada saat ini. Dan dengan sebab itulah kita begitu jadi lalai seperti anak patin tersebut. Dan dengan sebab itulah di penghujung ini jadilah apa yang disebut oleh Rasulullah bagi seluruh umat kita ini dalam hadis Nabi, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qallatin nahnu yawma idhin qal bal antum yawma idhin kathirun walakinakum wathatun kawthati sayl wa la yanzi'anna Allah fi suduri aduwikumul mahabata minkum wa la yaqtifanna Allah fi qulubikumul wahna. Faqala qailun wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dalam hadis yang sentiasa kita dengar. Sebagai penutup, apabila kita tidak berjaya memahami makrifah tentang Allah, tak berjaya untuk memasukkan, dekatkan akhirat dengan diri kita, akan kata Nabi, berlakulah kata Rasulullah, tidak akan berlaku tidak lama lagi umat ini akan dikeronyok oleh musuh seperti mana orang yang lapar membaham makanan yang lazat.
Saat itu para sahabat yang bersama Nabi bertanya, adakah kerana kita sedikit ya Rasulullah? Rasulullah kata, bal antum yauma idzin, bahkan kamu pada hari itu ramai sangat. Kalau saya boleh mencelah, ya Rasulullah, 1.7 billion. Tapi itu tak dalam riwayat. Bahkan ramai. Tetapi kata Nabi, kamu hanya seperti buih-buih selepas hujan yang sangat lebat. Dan berlaku satu perkara, kata Nabi, Allah akan menghilangkan rasa hormat orang kafir pada kamu. Allah akan hilangkan rasa respect orang kafir pada kamu, dan Allah akan masuk dalam hati kamu al-wahnu. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Allah akan masuk dalam hati kamu adalah pada saat itu al-hubbud dunya, kamu jadi gila dan sayang terhadap dunia, dan kamu sangat takut pada mati. Sebagai conclusion kepada tarbiyah yang diberikan oleh Rasulullah sepanjang 23 tahun perjuangan Rasulullah yang disambung oleh tabi'in, para sahabat tabi'in dan tabi'in dengan jaya, sehingga menjadikan manusia yang tenang di zaman jahiliyah, tetapi umat yang begitu cemerlang daripada zero kepada hero yang terhebat. Semoga Masya Allah duduk-duduk bincang kita dalam karnival kita yang bakal kita teruskan ini mendapat kerahmatan daripada Allah yang boleh kita bawa pulang sebagai bekal yang berkekalan sehingga hari akhirat, insya-Allah. Saya kena baca hal ni oleh pihak pengajar saya. Sebab mungkin saya tak tahu, saya baca kata kunci untuk slot Ustaz Zuramli. Kata kunci untuk slot Ustaz Zuramli, ya Allah, ampuni hamba. Saya pun tak tahu kenapa, tetapi mungkin ada sesuatu lah agaknya. Mungkin sebab Zuramli ini banyak dosa supaya disebut macam tu agaknya. Ya, tapi ingat tuan-tuan, kata kunci untuk sebab kita ini. Dengan penuh rendah diri saya memohon keampunan YB dan juga para ulama, para ustaz yang bersama-sama. Saya mohon maaf, mohon ampun sebarang perkataan dikala tidak akhlak yang tidak baik semasa berada di hadapan semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.